Jadi muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Jadi setelah kita tahu apa yang dikatakan sebuah amalan ataupun dairatul amal, dia mesti ada 3 syarat dia atau 3 rukun dia. Kena ada ibtidah, kena ada permulaan, kena ada perubahan dan kena ada ikhtitam, kena ada penghujung dia. Maka itulah dikatakan sebuah amalan. Maka dalam kita bicarakan dairatul amal ataupun amalan ini, ada 5 perkara kita kena faham. 5 perkara kita kena faham. Setelah kita tahu 3 ni, kena faham dulu 3 ni. Kalau tak faham lagi, tak boleh nak pindah pada 5 perkara ni. Kalau dah faham, maka kita pindah pada 5 perkara ni. Ada 5 perkara yang kita kena faham dalam dairatul amal atau kita membuat sesuatu amalan itu. Yang pertamanya, ada orang dalam dairatul amal ataupun dalam sempurna sebuah amalan, dia tak mula-mula langsung. Tu keadaan pertama, tu pun bab pertama keadaan. Ada orang yang tak mula-mula langsung. Jadi apabila tak mula, taklah dikatakan dia ada amalan. Tak gerak-gerak langsung. Dalam satu bab dalam hadis Nabi SAW, Nabi ini suruh kita berniat. Kan? Innamal a'malu binniat. Setiap amalan bermula dengan niat. Kan? Kita disuruh bermula dengan niat sebab niat akan menggerakkan kita. Jadi ada orang yang tak mula-mula, tak gerak-gerak. Dalam bab ni banyak hadis-hadis Nabi SAW yang Nabi suruh kita orang Islam ni kena bergerak. Buat sesuatu, do something. Bukan semata-mata duduk tak bergerak-gerak. Kena buat sesuatu. Dan orang beriman itu cirinya apa? Banyak digandingkan dalam Al-Quran, walladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman itu adalah orang yang berbuat amalan kebaikan. Jadi taklah tak bergerak. Kita nampak sesuatu maksiat, satu kemungkaran berlaku. Apa kata Nabi SAW? Sesiapa yang melihat kemungkaran, kena gerak. Falyughayyiru biyadih. Gerakkan tangan untuk mencegah dia. Fa illam yastati', tak mampu, dengan lidah kita tegur. Fa illam yastati', kalau tak mampu, maka ubahlah dengan hati, doakan. Fazalika adhaful iman, itu serendah-rendah iman. Sebab apa? Jangan langsung tak gerak. Kalau tak gerak, maka tak adalah amalan. Dan apa kata Allah Subhanahu wa taala mengenai umat Muhammad? Umat Muhammad umat yang dia ada ibtidah, dia ada bermulakan amalan. Kan dalam Quran Allah sebut umat Muhammad kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat yang pernah ada di kalangan manusia. Kenapa kita khairu ummah, sebaik-baik ummah? Sebab kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu itu menyuruh pada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, dan kamu beriman kepada Allah. Ada pergerakan, kan? Ada buat sesuatu, ada benda yang sesuatu yang dibuat. Taklah dia tengok ada orang Islam ada masalah, buat tak tahu, dia tak ada pergerakan langsung. Tuan-tuan sekalian, saya nak cerita sikit pengalaman saya. Ibu-ibu, ayah-ayah lagi kaya pengalaman daripada saya. Satu hari saya ada nak putus step benda dekat section 2 ni dia. Sebab kita duduk Shah Alam, jadi kita ceritalah dalam lingkungan Shah Alam. Jadi saya putus step dekat section 2 ni je. Jadi orang yang putus step tu katakan, Ustaz, dalam setengah jam siap. Jadi saya nak balik office pun lagi setengah jam. Saya dengan anak buah saya pun kata, kita minum je lah, duduk sekejap sebentar tunggu putus step siap. Section 2 saya pun pergi restoran tepi tu, duduk, order air.
Di sebelah saya ada budak-budak, saya ingat tingkatan 1, 2, 3 lah, maksimum tingkatan 3 lah. Duduk berkumpul, berbual-bual sambil isap vape. Sambil isap vape Jadi saya tengok budak tu, saya nak tengok ada tak orang tegur dia. Saya duduk minum, ada tak orang tegur. Lalu orang seramai-ramainya minum, seorang pun tak ada tegur. Budak pakai baju sekolah, isap vape. Okey. Jadi lebih kurang dalam hampir setengah jam tu tengah berbual lagi, saya pun tengok dia, saya kata, "Dek, ni sekolah mana ni?" "Sekolah sekian-sekian Pak Cik." Dipanggil aku ni Pak Cik. Pak Cik pun Pak Cik lah Pak Cik pun Pak Cik lah. "Dek, awak isap vape ni dengan baju sekolah, salah ni. Awak nak saya ambil ke awak simpan sekarang?" Semua simpan semua. "Minta maaf Pak Cik." Sama-sama kan, jangan disat depan ramai. Maksudnya apabila ada ditegur, maka adalah orang yang nak berubah. Tapi masalahnya saya duduk dalam masa setengah jam kurang lebih, seorang pun tak ada tegur. Ini apa yang jadi pada kita kadang-kadang. Yang Nabi kata kena gerak. Man ra'a minkum munkaran, nampak kemungkaran kena cegah. Jadi dalam bab dairatul amal ni ada orang yang langsung, bab pertama langsung tak bergerak. Nah, kita jumpa banyak dalam hadis-hadis Nabi SAW suruh kita bergerak, do something, jangan duduk buat tak tahu, jangan. Dalam rumah tangga kita, semua orang nak rumah tangga yang bahagia. Tapi bahagia tak datang bergolek. Dia tak datang bergolek, dia kena usaha something. Tapi orang hari ni cita-cita nak dapat keluarga yang bahagia, tapi tak buat apa-apa pun. Tak ajak isteri dia pergi surau, pergi masjid dengan ilmu, tak tegur isteri dia, kan? Tak tegur suami dah. Kalau tegur marah nanti, kan? Ada satu orang tu dalam satu kuliah saya ni, dia kata, "Ustaz, macam mana Ustaz? Saya ni Ustaz nak tegur isteri saya, sepatah saya kata 10 patah." Dia jawab, "Ustaz, apa nasihat Ustaz pada saya Ustaz?" Saya kata, "Bang, abang kena tegur isteri abang sampailah kalau tak abang meninggal, isteri abang meninggal." "Oh ya ke?" "Yalah." Kena tegur. Seorang kalau kena tegur, memang kadang-kadang tak biasa kena tegur, dia melenting, tapi kena tegur. Kita tegur orang bukan nak ubah dia. Kita tak mampu ubah manusia. Kita tegur orang sebab Allah perintahkan kita menegur orang salah. Jadi kita pun kena ada main setting yang betul. Kalau tak, malas aku tegur, bukan ambil endah pun. Itu kita rasa kita tegur dan kita nak ubah dia. Kita tak mampu ubah manusia. Kita kena tegur. Yang suruh tegur adalah Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi dalam dairatul amal, yang pertamanya ada orang tak start langsung. Tak mula langsung. Dan Islam suruh kita mula, do something. Jangan jadi orang yang duduk tak buat sesuatu. Kena buat sesuatu. Itu yang pertama dia. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Kemudian yang kedua yang kita kena faham dalam dairatul amal, sempurnanya sebuah amalan ni, yang keduanya apa? Ada orang dia mula mana ibtidak tu dah ada, mula, tapi tak ada ikhtitam, tak ada tamat, tak ada penghujung dia. Dia suka mula banyak benda tapi tak fokus. Tidak dikatakan sempurnanya sebuah amalan, sempurnanya sebuah pekerjaan kalau tak ada ikhtitam, kalau tak ada penutup. Ini kan ada juga, pernah jumpa tak orang buat benda ni separuh jalan, 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 kan? Alhamdulillah nak kemas rumah, keluarkan semua dalam stor, lepas tu tak dikemas balik, tak ada penghujung dia, bersepah benda tu. Ini pun tidak dikatakan sempurna. Sebab dalam Islam yang dikatakan sempurna amalan, 3 benda ni kena ada, mula dan kena ada hujung dia.
Sebab itu kita ni tuan-tuan sekalian, pertama buat satu amalan, dan kedua buat sampai habis. Jangan tak habis, jangan tak sempurna satu amalan tu. Contoh dalam rumah tangga kita, kita nak rumah tangga kita bahagia, buat sesuatu kan, antara yang paling bagus adalah amar ma'ruf nahi munkar lah. Tegur. Okey, tegur, dan kita tegur, pastikan, usahakan untuk akhirnya yang kita tegur tu boleh buat. Contoh hari ni, berapa ramai kita suruh anak kita mengaji, maknanya dah ada permulaan kan, pergi mengaji sana, tapi kita tak usahakan anak tu bergerak, dan tak usahakan dia tu menghabiskan apa yang kita suruh tu. Kita suruh anak kita baca buku contohnya, nak SPM ni, baca buku sana kan, dan kita pun buat tak tahu. Kita ada ibtidak, tapi tak ada penghujung dia. Anak tu duduk tak bergerak apa-apa. Tak dikatakan sempurna sebuah amalan tu kalau tak ada ikhtitam. Jadi yang kedua ni tuan-tuan sekalian, ada jenis orang yang dia tak habis sesuatu pekerjaan tu. Ibtidak ada, pergerakan ada, tapi tak ada penghujung, tak ada ikhtitam. Tak ada penghujung tu pekerjaan tu. Ini kedua. Ini juga disuruh kita berubah, jangan jadi macam ni kan. Alhamdulillah dah bergerak tapi tak habis-habis kan, tak fokus tu benda, buat banyak buat benda tapi tak habis-habis.